Hai, selamat datang ke Channel of Learning. Dalam video kali ini saya akan menerangkan satu contoh penulisan menggunakan Canvas model perniagaan. Okey, senario cerita untuk BMC ini adalah gerai nasi minyak Mak Ani. Okey, begini ceritanya. Mak Ani menjalankan perniagaan nasi minyak di sebuah pekan sepanggar. Gerai nasi minyak Mak Ani berdekatan dengan beberapa taman, kawasan industri dan juga institusi pendidikan. Di samping itu, lokasi gerai adalah di Jalan Politeknik, iaitu laluan utama menuju ke kawasan pusat bandar dan kawasan perindustrian Kota Kinabalu Industrial Park. Gerai Mak Ani biasanya dibuka dari jam 7 pagi hingga 11 pagi. Nasi minyak Mak Ani terkenal dengan kesedapan, kari dan sambal ladanya. Okey, ini adalah BMC blok ataupun canvas BMC yang mana mengandungi 9 blok kesemuanya. Jika anda ingin melihat bagaimana kita menggunakan BMC ini, anda boleh merujuk semula video terdahulu ya. Okey, kita teruskan. Okey, jadi kita akan melihat tawaran nilai terlebih dahulu di dalam senario ini. Dan dalam tawaran nilai ini kita menjawab persoalan, apakah tawaran nilai kepada pelanggan kita? Apakah masalah pelanggan yang mahu kita selesaikan? Atau apakah produk perkhidmatan khusus untuk setiap segmen pelanggan kita? Okay, dan apakah keperluan dan kehendak pelanggan kita? Untuk senario tadi iaitu gerai Mak Ani, tawaran nilai yang diberikan adalah 7 pilihan lauk untuk memenuhi cita rasa pelanggan. Dan kedua, bayaran tanpa tunai iaitu menggunakan bus atau pindaan bank. Ketiga, breakfast pack untuk memudahkan pelanggan memilih dan memastikan makanan lebih tahan dan dengan mengasingkan lauk. Dan yang keempat, gerai tanpa plastik. Okey, seterusnya blok yang kedua iaitu segmen pelanggan. Kita menjawab beberapa persoalan seperti pada skrin hijau. Siapa pengguna produk dan perkhidmatan, siapa pelanggan kita. Okey, jadi untuk senario ini, pelanggan atau pengguna adalah yang pertama penduduk Kampung Salut dan Taman Salut Perdana. Yang kedua, pekerja sekitar Kota Kinabalu Industrial Park atau KKIP. Yang ketiga, pekerja pejabat sekitar Kota Kinabalu Industrial Park. Yang keempat, pekerja dan pelajar Politeknik Kota Kinabalu. Yang kelima, pengguna laluan jalan Politeknik Sepanggar. Seterusnya, blok yang ketiga iaitu saluran. Bagaimana pelanggan mencari dan membeli produk daripada gerai ini? Yang pertama, saluran yang digunakan adalah gerai Mak Ani itu sendiri. Yang kedua, menggunakan telefon. Ketiga, WhatsApp. Keempat, Facebook. Kelima, Foodpanda atau Grab. Dan yang keenam, menggunakan bus untuk pembayaran. Seterusnya, blok yang keempat, hubungan pelanggan. Bagaimana gerai Mak Ani ini berinteraksi dengan pelanggan? Yang pertama, menyimpan dan mengemas kini database pelanggan. Yang kedua, mengingati nama pelanggan yang setia, iaitu yang kerap singgah di kedai Mak Ani. Yang ketiga, SOP layanan pelanggan di gerai yang sama. Seterusnya, pada blok yang kelima, aliran pendapatan, iaitu bagaimana Mak Ani menjanah pendapatan. Satu cara adalah melalui jualan nasi minyak di gerai. Yang kedua, komisen jualan kuih muih di gerai. Yang ketiga, tempahan catering. Dan yang keempat, jualan daripada penghantaran. Seterusnya, blok yang keenam, iaitu sumber utama. Sumber utama yang diperlukan oleh peniaga untuk menghasilkan nilai yang ditawarkan. Yang pertama adalah tukang masak. Yang kedua, pekerja. Yang ketiga adalah bahan mentah yang digunakan. Seterusnya, blok yang ketujuh. Apakah aktiviti sumber utama atau perniagaan ini? Yang pertama,
penyediaan makanan dan kuih. Yang kedua, jualan di gerai. Ketiga, rekod penghantaran pesanan. Keempat, layanan pelanggan. Kelima, promosi gerai dalam media sosial. Dan ada beberapa lagi aktiviti selain daripada aktiviti utama ini. Seterusnya, blok yang ke-8, siapakah rakan kongsi utama gerai Mak Ani ini? Yang pertama, pihak berkuasa tempatan iaitu Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di mana Mak Ani menjalankan perniagaan. Yang kedua, penjual supplier bahan mentah. Yang ketiga adalah Grab atau Food Panda iaitu mereka yang sistem yang membantu menjual jualan Mak Ani ini dalam talian. Akhir sekali, blok yang ke-9, struktur kos. Jadi apakah kos-kos yang terpenting dalam modal perniagaan Mak Ani? Yang pertama adalah kos-kos langsung seperti bahan mentah, pekerja. Yang kedua, kos-kos tidak langsung seperti bayaran Grab, Foodpanda, komisen dan sebagainya. Yang ketiga, kos promosi dan mengekalkan pelanggan. Yang keempat, kos penyelenggaraan gerai dan peralatan. Okey, itu dia tadi keseluruhan 9 blok BMC yang kita lihat daripada contoh senario gerai Mak Ani. Jadi apakah contoh BMC perniagaan yang anda mahu lihat pada video akan datang? Sila komen pada ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah.